My Suara FM. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar-pendengar My Suara FM. My Suara FM. Kita kembali lagi dalam rancangan kita setiap hari Khamis jam 2 hingga 3 petang, iaitu slot buka buku. Selepas 2 minggu kita bercuti sebenarnya sebab tetamu kebanyakan sukar untuk didapati kerana semuanya sibuk meraihkan Hari Raya. Dan juga sebenarnya saya pun baru balik daripada sambutan Hari Raya. Itu yang cakap pun agak tidak begitu lancar. Dan seperti mana yang sepatutnya jam 2 hingga 3 petang ini, kita akan juga berbicara tentang buku-buku terbaru di pasaran. Dan kali ini kita akan mengulas sebuah buku yang masih dalam genre yang kita biasa ulas, itu genre tentang travelog, tentang pengembaraan. Dan bersama kita pada petang ini ialah saudara Ubadah Zabidi. Selamat datang. Yang juga penulis buku Jauhlah Mencari Ibrah, terbitan Karya Bestari Kumpulan Karangkaf. Dan untuk mengetahui semua pendengar-pendengar My Suara FM, kalau kita tahu sepanjang minggu ini, sebenarnya satu isu yang telah menjadi isu nasional ialah berkaitan apa yang terjadi di Turki, Istanbul, iaitu kudeta tentera yang telah berjaya digagalkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan kan. Jadi itu yang selalu saya rasa seminggu ini telah jadi isu utama. Dan sebenarnya buku ini ada kaitan juga sebenarnya sebab buku yang ditulis oleh saudara Ubadah Zabidi ini juga menceritakan tentang salah satu part yang paling banyak diceritakan dalam buku ini ialah pengalaman beliau berada di Istanbul, berada di Turki. Jadi saudara Ubadah, selamat datang. Jadi Ubadah, jadi macam mana Ubadah tengok sekarang situasi di Turki hari ini, dan mestinya waktu saudara pergi waktu yang aman, bukan? Yes. Pada pendapat saya tentang situasi yang berlaku di Turki, pada saya sangat menganggungkan lah, kerana yang pertama saya melihat bahawa cubaan merampas kuasa, benda tu dia salah satu plan yang mungkin telah dirancang berbulan-bulan lama ataupun bertahun-tahun kan. Tapi saya sekagum kerana dengan kepantasan media dan juga kecekapan Presiden Erdogan, dalam masa 5 jam dia berjaya untuk menumpaskan cubaan rampasan kuasa. Ya, itu kita komen sebentar. Sebenarnya itu komen rambang tentang apa jadi di Turki. Dan kebetulan saudara Ubadah juga telah menulis buku tentang Turki. Tapi buku beliau ini beliau buat sebelum berlakunya kudeta. Tapi saya fikir kudeta tu tidak banyak mengubah landscape dan sebagainya, masih sama. Jadi buku ini masih kekal relevan. Dan sebenarnya seperti bab belakang ini yang saya tertarik ini, ditulis bahawa label Turki sebagai sebuah negara sekular tidak pernah padam. Namun hari ini seperti Turki, negara paling Islam di kalangan negara-negara Islam. Projek ini ada satu mencari hikmah. Itu yang kata-kata yang di-quote di belakang buku ini yang saya rasa sangat menarik sebab saudara Ubadah menceritakan apa yang boleh dipelajari daripada negara Istanbul dan juga negara-negara lain. Dan sebenarnya untuk mengatakan semua pendengar My Suara FM, ini sebenarnya satu sesi yang sangat bermakna kepada saya secara peribadi sebab saya rasa sekitar 5 tahun yang lalu saya telah menemu bual saudara Zabidi Muhammad, iaitu bapa kepada Ubadah, dan ini kali kedua saya terpaksa menemu bual anaknya pula. Jadi untuk pengalaman pertama saya fikir sukar untuk menumbuh anak beranak secara dalam satu selang masa, dan saya fikir mungkin itu satu keistimewaan saya pada hari ini. Jadi saudara Ubadah, kalau kita melihat saudara, untuk pengetahuan juga bahawa saudara Ubadah kini sebenarnya adalah pelajar Malaysia di luar negara yang sedang mengikuti ijazah perubatan beliau di Volgograd di Rusia. Tu saya nak sebut pun susah, sebabnya di Rusia ya. Volgograd di Rusia. Jadi mungkin saudara Ubadah, kata-kata pertama, ini ada buku pertama saudara, dan saya saudara mungkin kekok sebab berdepan dengan media hari ini. Jadi mungkin saudara boleh ceritakan apakah sebenarnya yang menyebabkan satu tarikan untuk saudara menulis travelog ini, dan juga seperti saudara katakan Jauhlah Mencari Ibrah ni, jauhlah ni maksud kembara, mencari hikmah, mencari pengajaran. Jadi apa yang saudara dapat selepas melalui kembara ini dan juga menulis buku ini? Menulis buku. Yang pertama saya menceritakan kenapa saya tercetusnya idea untuk menulis buku. Seperti yang saudara Faizal cakap tadi, saya merupakan anak kepada Zabidi Muhammad dan beliau adalah seorang penulis yang profesional. Jadi idea tercetusnya menulis buku ni sebenarnya adalah galakan dan sokongan daripada beliau, Zabidi Muhammad, dan juga sokongan penuh daripada ibu saya. Itu yang saya berikan
penuh kredit pada mereka. Yang kedua, kerana saya ingin membudayakan satu budaya, iaitu kita perlu mendokumentasikan setiap apa yang kita lakukan kan. Sebab pada saya sebenarnya terlalu awal untuk saya menulis sebuah buku, sebab travelog saya ni dia hanya fokus pada travel saya di Turki sahaja. Dan kita tidak perlu, pada saya kita tidak perlu untuk travel ke tak perlu tunggu travel ke seluruh dunia baru menulis. Pada saya tempat boleh kan? Saya nak menunjukkan bahawa mengembara ni walaupun ke satu tempat, tapi bila kita mengembara dengan secara cara yang betul, kita dapat pelbagai ibrah yang kita dapat. Dan untuk mengetahui semua pendengar My Suara FM, sebenarnya buku ini saya rasa memang sesuai juga kena pada masanya, sebab saudara Ubadah ni menuntut di Rusia, dan sebenarnya nama tempat yang beliau belajar itu di Volgograd. Jadi itu adalah mempunyai sejarah yang tersendiri, kerana di kawasan itulah, walaupun dia agak jauh pada Kuala Lumpur, sejauh 11,400 km daripada pusat bandar Kuala Lumpur, tetapi sebenarnya daerah di Rusia ini sebenarnya sangat penting, kerana di situlah tercetusnya Perang Dunia Kedua, ya. Berakhir Perang Dunia Kedua berakhir, yang mana hingga tarikh 9 Mei. Sebab itu tarikh 9 Mei dijadikan cuti umum di Rusia kerana menyambut Victory Day, sempena kemenangan Jerman mengalahkan Soviet Union dalam Perang Dunia. Soviet Union mengalahkan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, sebab Rusia adalah sekutu dalam Soviet Union. Jadi mungkin saudara boleh ceritakan pertamanya tentang daerah yang saudara belajar ni, yang saudara kata tadi tu tempat terjadinya berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sebab kadang-kadang orang Malaysia ni tidak menghargai keamanan, ketenangan dan kedamaian, kerana mungkin mereka tidak lahir dalam situasi bergolak. Kalau ada pun ibu bapa kita tahun 1957 sebelum itu. Tapi macam saudara telah pergi ke daerah ini, dan daerah yang terkenal dengan sejarah Perang Dunia ni, dan juga untuk mengetahui semua juga bahawa saudara Ubadah juga adalah lulusan daripada maktab tentera, ya. Maktab Tentera Diraja. Maktab Tentera Diraja RMC, ya. Jadi mungkin saudara ceritakan bab pertama, bab kedua tu saudara ceritakan tentang pengalaman saudara di wilayah yang pernah menyaksikan tamatnya Perang Dunia Kedua. Tempat saya belajar di Volgograd, dia terletak sangat jauh dari Moskow. Kalau naik train tu sampai 21 jam naik train. Dan dia agak jauh ya pada Moskow. Ya, sangat jauh. Dan Volgograd dia di dunia dia adalah bandar terpanjang, dan dia punya panjang dia dari hujung ke hujung, ingat saya sepanjang 95 km. Dan di sana boleh kata bandar yang sangat bersejarah di Rusia, kerana di sana di mana tentera Jerman dia kalah dengan tentera Soviet, dan kemudian dengan kekalahan tu dia berangsur-angsur kalah di semua tempat jajahan dia. Dan kemudian daripada tu tentera Nazi dia mula menyerah kalah, dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Itu menarik kan, waktu saya baca sikit buku ini banyak fakta dan bagus juga saudara Ubadah. Jadi orang Malaysia ni kadang-kadang tidak suka baca fakta. Jadi bagus saya rasa kemunculan buku travelog ni, sebab akhirnya menyebabkan orang kita akan membaca sedikit fakta tentang sejarah. Contohnya saya baca dalam buku ini, saudara Ubadah mencatatkan bahawa ketika Perang Dunia Kedua dan kejatuhan Berlin ke tangan tentera bersekutu, itu menyaksikan hampir 150,000 tentera Nazi terbunuh dan 91,000 yang hidup menjadi tawanan perang. Jadi dalam buku ini juga ada diceritakan di tempat saudara Ubadah belajar itu di Volgograd itu, menyaksikan seramai 1.2 juta penduduk, mempunyai 1.2 juta penduduk dan merupakan bandar yang ke-12 paling ramai penduduk di seluruh Rusia. Jadi itu yang lebih kurang banyak sejarah di situ kan. Jadi dan tajuk kedua tu saya macam terkeliru sikit, sebab saudara menamakan tu Hiroshima. Bila Hiroshima kita ingat tentang bom atom yang diletakkan di Jepun. Jadi apa yang saudara boleh ceritakan dengan pembaca-pembaca, pendengar-pendengar My Suara FM mungkin?
tempat Hiroshima di Oh, Hiroshima maksudnya Hiroshima yes. di Jepun, tapi ada Hiroshima di negara Rusia kan, Yes. yang telah dibom oleh tentera berikat, tentera bersekutu. Betul. Mhm. Sebenarnya nama Hiroshima dia adalah salah satu zon di Volgograd. Oh, ada juga zon. Yes. Hiroshima tu dia hanya sekadar nama, dia tidak ada Oh, signifikan tak ada sejarah. tidak dibom. Kami pernah tanya cikgu penduduk tempatan pun, mereka kata dia hanya sekadar nama. Oh. Tidak ada. Tapi saya mungkin ada berkaitan ke, mungkin mereka dua ada sekutu dengan Jepun ke, tak ada ya? Tidak. Oh, tak ada lah, tapi nama itulah kadang-kadang nama-nama ni kita selalu macam berfikir seperti Dia itu. ada relation kan. Ada satu hubungan justifikasi kan, macam kita lihat kampung Jerman di Johor kan, kan. Ada satu kampung tu namanya kampung Jerman. Jadi kita akan sambung sebentar lagi dengan MySua FM dengan saudara Ubadah Zabidi dengan bukunya Jauhlah Mencari Ibrah. Kembali lagi dengan MySua FM, dan kita masih bercakap tentang buku Jauhlah Mencari Ibrah yang ditulis oleh saudara Ubadah Zabidi, memperkasakan jiwa tauhid di kalangan remaja. Jadi bila saya baca buku-buku tak awal bab-bab ni, ialah saudara cerita tentang bagaimana beliau merancang kembara beliau itu dalam perjalanan pulang daripada cuti semesternya ke Kuala Lumpur. Beliau singgah di Istanbul. Jadi dan ni jadi saudara Ubadah juga ada bercerita tentang kelebihan bermusafir. Jadi sebenarnya apakah yang menyebabkan saudara merasakan menarik untuk bermusafir, sedangkan kawan-kawan lain mungkin ada yang telah pulang ke Kuala Lumpur kan? Yes. Sebenarnya saya ke Turki, saya dah menyimpan hasrat untuk ke Turki tu, boleh kata sebelum saya fly ke Rusia lagi. Pada waktu tu saya ada seorang sahabat, dia pernah kata kalau mahu mengembara, dia pilihlah negara yang sedang membina ketamadunan. Lepas tu dia mencadangkan saya 2 buah negara, Turki dan Jepun pada waktu tu. Dan saya lebih berminat kepada Turki sebab dia pada saya Turki ni dia ada keistimewaan di mana dia adalah negara pertembungan antara budaya timur dan barat, dan kemudian dia ada banyak ketamadunan. Contoh Turki Uthmaniyah, Konstantinopel dan Byzantium. Byzantium lah itu. Turki punya sejarah yang panjang sebagai sebuah negara yang mewarisi ketamadunan daripada dulu tamadun tamadun apa ni, Turki Uthmaniyah, sebuah tamadun telah menguasai hampir 3/4 muka bumi juga telah dikuasai waktu itu kan. Jadi macam saudara sendiri tentang dalam bab 4 ni saudara menceritakan tentang Turki Aku Datang ni kan, dia macam tajuk filem. Jadi apa yang saudara berceritakan yang tentang saudara boleh mengambil pengajaran daripada perjalanan di kota Konstantinopel yang kini dikenali sebagai Istanbul kan, nama barunya, nama yang telah di nama kota Konstantinopel, nama asalnya kan, telah diberikan dengan nama Istanbul hari ini, yang memang seperti kita katakan menjadi tempat pertembungan antara timur dan barat. Jadi apa yang saudara rasa yang menarik untuk dikongsikan? Macam dalam bab ni saudara katakan bahawa sebenarnya saudara Ubadah ni juga datang ke tempat yang pernah dijaki oleh ayahnya, tapi ayah saudara iaitu Cik Zabidi telah pergi pada awal 90-an. Itu dia tulis dalam buku ini bahawa dulu bapanya menyangkakan bahawa kota Konstantinopel ini hanya sebesar kota Formosa di Melaka yang dibina oleh Portugis pada tahun 1512. Tapi sebenarnya kota di Konstantinopel ini jauh lebih lama lagi, iaitu ketika zaman Turki Uthmaniyah itu lagi dah wujud kota itu. Jadi apa yang saudara boleh ceritakan kepada golongan muda kadang-kadang yang tak pernah mempunyai imajinasi atau tak pernah membayangkan, kecuali jika mereka dapat tengok di TV ataupun di laman sesawang. Tentang kota Istanbul ni secara ringkas dia ada 3 kawasan. Dia ada kawasan Istanbul lama, Istanbul baru dan kawasan perindustrian. Dan pada saya menariknya kota Istanbul ni yang dulu dikenali sebagai Konstantinopel, dia adalah kota yang dikuasai oleh Byzantium selama 100 tahun, dan dia dipertahankan oleh tamadun Byzantium daripada pelbagai perserangan. Dan kota ni dia disebut di dalam hadis Nabi yang bahawa Nabi SAW kata satu hari nanti
dia akan ditawan oleh sebaik-baik tentera dan sebaik-baik pemimpin. Hadis Dan riwayat itu Imam pada Ahmad. saya adalah satu tarikan utama untuk saya datang ke Istanbul lah, dan melihat sendiri kota yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kota Empayar Byzantium itu yang pada waktu itu dah berusia 1100 tahun akhirnya ditawan oleh itu yang pembuka kota Istanbul itu, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi bila saudara pergi ke sana, bagaimana tentang saudara melihat legasi ataupun jejak-jejak yang tinggalkan Sultan Muhammad Al-Fatih itu? Legasi yang saya lihat pada saya, Turki sekarang pada hari ini mereka sedang dalam proses membina semula mereka punya ketamadunan yang telah jatuh. Dah hilang Ya, bila sekularisme yes. diperkenalkan Ya, dengan Mustafa Kemal Atatürk. Yes, ketika kejatuhan Turki Ottomaniyah, Turki menjadi negara Islam yang sangat sekular. Dan pada hari ini saya nampak mereka sedang membangun dan mereka percaya bahawa hanya dengan Islam mereka boleh membina semula ketamadunan Empayar Turki Ottomaniyah mereka. Dan juga dalam pengembaraan saudara ke Turki itu, saudara juga sempat singgah di Kapadosia ya. Kapadosia itu tempat saya rasa saya pernah tengok waktu saya pergi ke sana, tapi saya tak sampai lagi sebab Kapadosia itu terkenal dengan balon udara yang panas kan. Yes. Tapi apa yang saudara rasa menarik dalam ke tempat yang mengambil masa 12 jam daripada Istanbul tu? Di sana. Apa yang menarik saudara di situ yang boleh saudara kongsikan dengan pendengar My Suara FM? Di Kapadokia pada saya tempat yang paling menarik di sepanjang saya berada di Turki. Kerana dia adalah sebuah kota purba yang telah mengalami banyak proses perubahan, dan di sana adalah satu-satu tempat di dunia yang dia mempunyai rekahan-rekahan bentuk batu yang dia bentuk tu terjadi secara semula jadi, dan kita boleh lihat betapa indahlah dan hebatlah kuasa Allah yang di sana. Dia menarik. Jadi kita akan berbicara lagi dengan saudara Ubadah Zabidi dengan bukunya Jauhlah Mencari Ibrah tentang pengembaraan anak muda ini yang masih berusia 23 tahun. 23 tahun dah masih menuntut di universiti di Rusia. Kita akan kembali lagi sebentar lagi dan kita akan berehat sebentar dengan sebuah lagu yang kita akan dengarkan ini, dan kita akan kembali lagi sebentar lagi. Pastikan anda masih bersama My Suara FM. Kita kembali lagi dengan My Suara FM dengan buku Jauhlah Mencari Ibrah daripada tulisan saudara Ubadah Zabidi, yang sebenarnya buku ini sebenarnya tidaklah terlalu tebal dan berat kan saudara. Dia hanya lebih kurang dalam 153 muka surat. Jadi saya fikir tak membebankan untuk membaca dengan begitu cepat. Jadi seperti biasa jika pergi ke Istanbul, biasalah tu Masjid Biru, saya fikir semua orang dah biasa pergi. Tapi saya menarik dalam buku ni sebab saudara Ubadah ada ceritakan beliau juga sempat untuk mengunjungi Gua Ashabul Kahfi. So saudara banyak pergi lokasi-lokasi yang sentimental dan juga ada nilai sejarah dengan Islam di situ ya. Memang Turki memang banyak meninggalkan sejarah Islam. Jadi apa yang saudara rasa yang boleh kongsi dengan baca? Mungkin kalau nak kata bahawa kalau pergi ke Turki kena pergi ke Gua Ashabul Kahfi, kena pergi ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Atau apa lagi yang saudara rasa menarik tentang mencutanda itu di Turki ataupun Turki? Pada saya dia salah satu kelebihan Turki, dia mempunyai semua jenis macam pengembaraan. Ada orang dia mengembara tu dia lebih suka untuk belajar tentang sejarah tempat tersebut, dan ada orang dia suka macam mingle dengan lokal lah, untuk mengetahui budaya tempat tersebut. Dan ada juga orang yang dia travel hanya untuk melihat pemandangan yang cantik lah. Dan pada saya Turki dia mempunyai semua jenis tujuan travel yang ada pada hari ini. Kalau kita minat sejarah, kita minat belajar budaya, melihat pemandangan cantik kan. Dan pada saya Turki dia mempunyai semua jenis tujuan tersebut. Yalah, macam kalau kata selain daripada pertemuan timur dan barat, juga sebenarnya Turki ini juga menyaksikan juga keajaiban
tempat bersejarah untuk agama samawi iaitu Islam dan juga Kristian kan. Jadi kalau saudara dalam bait ini saudara menceritakan juga saudara telah mengunjungi juga daerah-daerah lain seperti Fethi ni sebutan dia. Fethi. Fethi, itulah saya sebutan-sebutan Turki ni. Dan juga di satu lagi Ephesus. Jadi apa yang saudara rasa dan juga tempat lain, mungkin saudara boleh ceritakan sedikit kelebihan tempat yang saudara pergi tu. Macam saya pergi dulu, saya hanya pergi Istanbul saja sebab pusat bandar kan. Sebab pergi berdua jadi rasa agak sukar kalau pergi tempat yang jauh-jauh kan. Ya, itu di kembali saya di Turki, saya telah melawat 5 buah bandar. Dia berapa lama saudara ambilkan masa untuk 5 bandar tu? 10 hari. 10 hari sempat ya? Tu saya backpack ke 5 bandar dan yang pertama di Kapadokia. Dia punya tarikan utama adalah dia punya pemandangan dan dia punya pemandangan yang dia punya macam Bukit keajaiban Bukau semula jadi dia. Dan kemudian saya ke Pamukkale. Pamukkale dia ada sebuah kota Greece, Akropoli, dan dia ada satu bukit tu dipanggil Cotton Castle, dia berwarna putih. Dia hasil daripada mineral semula jadi bumi. Dia sangat menarik warna putih. Dan kemudian saya ke Fethiye. Di Fethiye pada saya dia tempat untuk sesuai tempat yang mutu kepada pemandangan laut. Di sana ada banyak dia ada pulau dan pantai yang sangat cantik di Fethiye. Dan kemudian saya ke Ephesus kota bersejarah di Seljuk, salah satu tempat di Seljuk. Di sana dia ada salah satu daripada 12 kota utama tamadun Greece di Ephesus, dan yang terakhir di Istanbul. Tu jadi maknanya Turki ni mengandungi sejarah yang panjang ribuan tahun kan tentang sejarah sebenarnya sebelum Turki Uthmaniyah lagi dia telah tamadun awal dunia bertapak di situ. Itu yang dikatakan ketemadunannya tinggi kan, dan bahkan mereka mempunyai banyak artifak dan juga kesan-kesan peninggalan yang akan kekal. Sebab tu Istanbul menjadi satu destinasi antara terkenal oleh orang barat. Jadi saudara dalam buku ini saya terkesan juga dengan satu babak untuk mengetahui semua pendengar My Story FM, saudara Ubadah ni boleh bercakap dalam bahasa Rusia. Sebab tu dalam buku ini ada ditulis tentang tajuk Makcik Gemuk. Saya fikir kalau Malaysia memang suka. Sebab saya pergi satu restoran, ketika saya belajar, kami panggil restoran itu restoran Makcik Gemuk. Sebab waktu saya bukan saya belajar, waktu saya bekerja. Kedai Makcik Gemuk di Jalan Kapuk Atap. Sebab makcik kebetulan gemuk. Jadi makcik tak kisah kan. Jadi apa yang saudara menarik? Sebabnya bila saudara tegur seorang wanita tua di dalam perjalanan ke Turki itu dalam bahasa Rusia, dan dia teruja sebabnya susah nak jumpa orang Asia yang boleh bahasa Rusia. Masa tu saya berada di atas kapal dan saya ingat saya mendengar orang pada waktu saya bersorangan, dan saya memang tak ada teman untuk berborak. Dan kebetulan kebetulan di sebelah saya dengar ada kumpulan pelancong kan. Mereka berbahasa dalam bahasa Rusia, dan di dalam kumpulan tersebut ada seorang makcik lah. Dia macam duduk pandang. Kemudian saya tegur dia dalam bahasa Rusia. Dan dia sangat teruja bila tahu saya boleh berbahasa dalam bahasa Rusia. Mungkin pada saya dia ada salah satu macam language, mutual language lah yang dia boleh bercakap. Dan macam tu dia tak boleh cakap bahasa Inggeris. Bila saya bercakap bahasa Rusia, dia rasa dia ada teman untuk berborak. Dan saya tak langsung pun ada teman untuk. Pada saya apa yang menarik tentang makcik tu di Rusia, mereka pada saya orang Rusia mereka kurang ramah dengan orang asing. Oh, itulah ya. Tapi kalau kita berkawan, mereka sangat ramah sebenarnya. Mereka ramah dengan orang yang mereka kenali saja kot. Barangkali yes. Dan ini ada juga saudara ceritakan tentang juga orang asing, Taro Hoshikawa ya. Ya. Oh, ni dengan Taro Hoshikawa pengalaman ayah ya. Satu bab yang ditulis oleh ayah saya. Dia pada yang diceritakan oleh saya, dia ada seorang anak muda dari Jepun. Dia mengembara
pengembara ke seluruh ASEAN. Dia ni membawa bendera Jepun. Pada waktu tu selepas tragedi tsunami. Dan dia pada bendera Jepun tu dia minta ayah saya untuk sign. Dan nilai yang ayah saya cuba angkat daripada Taro tu, dia adalah pemuda yang sangat berani dan dunia kan. Sebab saya memang sikap mengembara ni suatu sikap yang positif, dan saya rasa sekarang dengan liberalisasi di industri penerbangan kan tiket penerbangan pun tak begitu mahal dan juga murah. Dengan adanya penerbangan tambah murah, saya fikir itu lebih membantu setiap orang untuk berjalan, dan saya rasa itu yang menarik golongan muda, dan saya fikir itu baik untuk golongan muda kan, bagaimana mereka dapat melihat dunia luar. Sebab seperti kata kita punya peribahasa, jauh perjalanan, luas pemandangan kan. Jadi dan juga pengalaman kan. Jadi saudara macam saudara juga melihat antara macam saudara katakan bahawa perjalanan ini ada perjalanan mencari ibrah, dan ada juga diceritakan tentang kerajaan Rom lama dan juga kerajaan Turki Uthmaniyah di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi apa yang saya boleh ceritakan tentang ibrah yang saya dapat? Contoh macam saudara mengunjungi Hagia Sophia yang asalnya adalah sebuah gereja dan kemudian telah bertukar menjadi sebuah masjid, dan macam kita sudah maklum, selepas itu kembali zaman Presiden Mustafa Kamal Atatürk, masjid itu diubah suai pula menjadikan muzium sehingga hari ini, dan sudah tak dengar Quran, tapi setahun yang lalu telah diperdengarkan bacaan azan semula. Jadi apa yang saudara boleh kongsikan tentang daripada Rom kepada Muhammad Fatih tu, dan dalam bab ini juga saudara ceritakan tentang kekejaman Maharaja Rom. Jadi itu yang mungkin orang Malaysia boleh fikirkan bahawa Turki itu adalah satu destinasi yang kaya dengan sejarah dan juga susur galur leluhurnya. Jadi melalui kembara saya, sebenarnya saya berada di Istanbul tak lama pun. Masa tu hanya 3 hari. Pada saya terlalu singkat untuk saya ni meneroka seluruh Istanbul. Tapi apa yang saya dapat di Istanbul tu pada saya adalah aura rasa semangat yang pernah ditunjukkan oleh Sultan Muhammad Fatih dan tentera. Pada saya bila kita berada di tempat tersebut, kita boleh kita boleh first hand boleh merasai membayangkan tentang semangat juang tentera Muhammad Fatih tu. Pada saya bila saya melihat yang mata kepala tu, dia sudah cukup untuk saya mendapatkan walaupun secebis aura daripada semangat. Semangat kan. Sebab tu kita fikir bahawa sebenarnya, dan juga kita patut maklumkan bahawa sebenarnya Islam tu bukanlah agama yang peperangan dan keganasan. Sebab tu kalau kita lihat sebenarnya utusan zaman Rasulullah, sekali lagi dalam buku yang ditulis bahawa sebenarnya ada satu utusan perdamaian macam dan kisah Maharaja Rom ni, bahawa Rasulullah pernah mengutuskan sahabat baginda Al-Harith bin Umar Al-Uzdi sebagai utusan untuk bertemu Gubernur Bushehr di Syam yang waktu itu terletak di bawah kekaisaran Maharaja Rom. Kaisar Rom bernama Hercules sebutannya. Hercules ya. Tapi akhirnya utusan Rasulullah telah ditangkap dan dipancung. Jadi itulah yang Islam melihat bahawa baginda kemudian mengingati peristiwa itu sebagai satu pengiktiran perang kepada baginda dan kaum muslimin. Mana Islam tak bermula dengan peperangan. Kadang-kadang ada orang mengatakan bahawa Islam tu keganasan, bahawa Islam tu satu agama yang anti pada perdamaian. Tapi tidak. Kalau kita lihat daripada sejarah Muhammad Fatih pun begitu juga kan. Mereka telah cuba berunding secara baik. Tapi akhirnya mungkin zaman itu tak ada penyelesaian dapat dicapai berunding cara. Itu yang jadi penawanan, ditawan atau menawan. Jadi kalau kita melihat juga macam saudara katakan bahawa saudara pergi ke Istanbul sebagai satu ibrah, jadi saudara waktu itu memang pergi berseorangan lah. Dan juga sebenarnya pengalaman saudara Ubadah ini juga ada dua perkuburan yang tempat dilawati oleh beliau, dan saya fikir perkuburan itu memang sangat dikenali di Malaysia dan sangat menarik perhatian. Tapi kita akan bercakap tentang perkuburan itu sebab biasanya kalau masa-masa hari raya ni, orang Malaysia ni memang terkenal dengan menziarahi kubur di Malaysia. Tapi sebenarnya di luar negara juga menziarahi kubur tu juga satu metod dalam pelancongan. Satu cara kita melancong ialah pergi ke makam-makam. Bahkan dari Islam sendiri ada hikmahnya dengan pergi menyantuni makam-makam para nabi, mungkin makam-makam alim ulama, makam-makam tokoh-tokoh Islam yang syahid. Dan saudara
Ubadah Tabidin juga tempat membuat tu. Jadi jangan kita ingat kalau pergi mengembara ni hanya pergi macam tanda saja, pergi bersukaria dan berseronok saja. Tapi sebenarnya pengembaraan juga akan lebih bermakna jika melawati tempat-tempat yang meninggalkan kesan dan nostalgia. Jadi kita akan kembali lagi dengan saudara Ubadah sebentar saja lagi untuk sesi-sesi yang terakhir. Kita akan berehat dengan satu lagi lagu mendengarkan buku ini saudara Ubadah berceritakan tentang mencari ibrah ni. Jadi semoga kita perjalanan juga sebenarnya satu untuk kita melihat dunia seluas-luasnya, kan akhirat juga kita akan pergi ke satu dunia yang kita impikan. Itu kita akan buat lagu daripada Farah Farhana Sampai Jannah. Jadi kita akan kembali lagi sebentar saja lagi dengan sesi-sesi terakhir slot buka buku kita. Kita kembali lagi untuk sesi-sesi terakhir My Suara FM bersama penulis buku Ubadah Tabidin, juga seorang anak muda berusia 23 tahun yang telah menuntut di universiti di Volgograd. Volgograd. Banyak kali saya sebut Volgograd. Daripada masa sebuah daerah negeri di Rusia yang jauh daripada Moskow. Berapa jam? 16 jam. 21 jam perjalanan. Mak Datuk, kita Malaysia daripada Johor sampai ke Kedah pun baru 6 jam kan. Betul jauh perjalanan ni. Itu yang patah kata jauh perjalanan, luas pemandangan. Jadi macam saya katakan tadi, ada dua makam penting sebenarnya untuk mengetahui semua bahawa di Turki ini ada satu makam sahabat Nabi terkenal, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari yang menjadi satu destinasi wajib untuk semua pengunjung, bukan sahaja di Malaysia. Semua umat Islam yang melawati kota Istanbul akan pergi ke makam sahabat Nabi ini, iaitu makam sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Dan sebenarnya juga ada satu makam baru yang meninggalkan kesan kepada rakyat Malaysia. Sekarang ni telah saya tengok makamnya pun telah dicantikkan kan, iaitu makam sahabat kita, iaitu makam Ahmad Ammar yang telah kembali ke rahmatullah, yang waktu itu telah menuntut di Istanbul. Ahmad Ammar bin Ahmad Azam, iaitu juga pelajar pada IMT juga. Jadi mungkin Saudara Ubadah boleh ceritakan tentang pengalaman menziarahi dua makam ini. Satu makam sahabat Nabi terkenal beribu tahun dahulu, dan satu lagi sahabat makam rakyat Malaysia Ahmad Ammar, iaitu penuntut juga dalam bidang perubatan ya. Ketamadunan Islam di Istanbul, yang saya fikir telah meninggalkan kesan sehingga buku tentang Ahmad Ammar ni telah terjual hampir berpuluh ribu, saya dimaklumkan. Jadi meninggalkan kesan. Dan saya cuba juga tu, saya pergi ke Istanbul, saya cuba mencari tapi saya tak jumpa. Sebab mungkin saya kelewatan. Waktu tu tak seperti hari ni. Saya dengar telah dicantikkan, diberikan papan tanda kan. Jadi mungkin saudara Ubadah boleh ceritakan tentang dua makam tu, apa keistimewaan dan pengalaman saudara untuk pergi ke makam itu yang tak ada pertalian saudara dengan saudara ni. Sebenarnya saya ingin menziarahi makam kubur sahabat saya, arwah Ammar. Dan pada saya ini adalah perkongsian yang sangat emosional lah. Beliau sebenarnya adalah sahabat saya di RMC lah. Kami satu batch. Oh, tu best, sebaya lah. Dan sebaya. Dan saya sangat mengagumi beliau semenjak di RMC lagi. Dan pada saya apa yang saya kagum pada beliau pada SPM 2010, arwah Ammar ni dia telah berjaya menjadi pelajar kedua terbaik SPM 2010 di RMC. Dan dengan kejayaan tu mungkin kita akan apa yang kita nampak mungkin perubatan, kejuruteraan, tapi Ahmad Ammar ni dia memilih satu bidang yang orang kata off track daripada result dia, which is ketamadunan Islam. Dan saya teringat ada satu macam perbualan saya di RMC dengan beliau, di mana pada waktu tu beliau dia form 1 ke form 2 dia sekolah agama, kemudian dia masuk ke RMC. Dan saya pernah tanya dia kenapa dia macam bertukar sekolah masuk ke RMC kan. Jawapan dia kerana dia mahu RMC ni memberi satu added value kepada beliau, dan kemudian dia mahu menjadikan RMC sebagai batu loncatan untuk beliau belajar tentang Islam, which is ketamadunan Islam. Dan dia mahu supaya dia mahu membantu Islam untuk mencapai semula kegemilangan yang pernah dicapai.
Macam Dan mana perasaan saudara kubur bila sebagai dulu mengenali Ahmad di RMC, hmm, tapi dan kemudian saudara bertemu semula dan keadaan beliau telah dimakamkan itu dan saudara sebagai pelawat mungkin. hmm, Mm-mm. uh, Mungkin perasaan tu. sungguh sedih lah sebab Mm-mm. se- sebelum saya Mm-mm. ke Turki, saya sempat ber, berkomunikasi dengan beliau lah melalui Facebook. Oh, sebelum Yes. tu. Saya sempat Oh, baik kunjungan berjaya. saudara pada tahun 2014-nya. Saya Ya. lupa. Saya ingat tahun lepas. Yes. Jadi pada plan asal untuk berjumpa beliau, tapi akhirnya bila sampai di Turki, beliau telah dijemput Allah terlebih dahulu lah. Dan saya hanya sempat untuk melawat kubur beliau di sana. Oh, sebelum tu saudara pernah berbual dengannya di Facebook ya. Hmm. Dan macam bagaimana Dan kalau kubur tu sebenarnya dia terletak di kawasan perkuburan para sahabat yang syahid di sana. Dan Sultan masjid tu nama dia Masjid Al-Ayub, dan Al-Ayub tu adalah nama yang diberikan signifikannya adalah tentera Islam dahulu diketuai oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dan pada waktu tu, pada waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentera beliau kalah lah di Konstantinopel lah dalam cubaan untuk merampas, untuk menjatuhkan Konstantinopel lah. Ya, bagaimana dengan satu lagi makam, iaitu makam sahabat Nabi yang saudara lawati itu, apa yang mungkin saudara berceritakan kelebihan supaya kalau rakyat Malaysia yang berpeluang untuk melancong ke Turki akan menjadikan makam sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari sebagai satu kunjungan wajib mungkin. Pada saya, apa yang menarik untuk pergi ke makam tu, yang pertama dia adalah makam para sahabat, dan secara atau selingan tu boleh kita menziarahi kubur arwah Muhammad. Dan yang kedua, dari segi signifikan pelancongan, perjalanan daripada Istanbul untuk sampai di Masjid Ayub tu, kita boleh naik feri melalui Golden Hot. Dia macam satu selat di Istanbul tu. Dan pada saya dia perjalanan atas feri di Selat Golden Hot tu dia sangat cantik. Kita tak perlu naik cruise. Hanya naik feri tu dah boleh nampak. Jadi untuk kata-kata terakhir saudara Ubadah Zabidi kepada semua pendengar My Suara FM dan juga anak muda yang mengikuti rancangan ini, dengan tajuk buku saya, Jauhlah Mencari Ibrah, ni maksudnya pengembaraan ataupun perjalanan mencari pengajaran lah. Macam itulah tebak translation dalam bahasa Melayu lebih. Mungkin kata-kata hikmah saudara ingin nyampaikan dalam masa berbaki berapa saat ni? Yang pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang telah membeli dan membaca buku saya. Dan yang kedua, melalui penulisan buku ni, saya meletakkan dua buah harapan. Yang pertama, supaya buku ni dapat menggalak orang supaya mengembara. Dan kalau mengembara ni dia memang dia memerlukan duit yang banyak, tapi pada saya kalau kita tak mampu untuk mengembara, untuk peringkat yang belum ada duit ni, insyaAllah kita mula untuk, pada saya, kumpul duit. Dan yang kedua adalah kita belajar bahasa tempat kita nak pergi. Dan yang kedua, harapan saya ingin memudayakan supaya kita mula mendokumentasikan apa-apa yang kita buat. Contohnya tak kisah apa yang kita buat, sama ada dalam bidang tak kisah akademik ke, travelog, ataupun dalam aktivisme kebajikan. Dan apa yang saya nak sampaikan, tak perlu pun kita travel satu dunia baru kita tulis satu buku. Satu negara pun kita boleh hasilkan satu buku. Kita terima kasih kepada saudara Ubadah Zabidi yang telah sampai ke Konti My Suara dalam percutian beliau pulang ke Kuala Lumpur, ke kampung halaman sempena Hari Raya, iaitu bukunya Jauhlah Mencari Ibrah, terbitan Karya Bestari, yang harganya pun berpatutan, ringgit Malaysia RM22 di Semenanjung dan juga RM20 di Sabah dan Sarawak, dan boleh diikuti di laman penjualan buku dan juga laman Facebook serta laman sesawang Karya Bestari. Terima kasih kerana datang ke Konti My Suara, dan seperti biasa minggu depan setiap jam 2 hingga 3 petang kita akan memperkatakan tentang buku-buku yang terbaru di pasaran, dan minggu depan
satu buku yang saya rasa sangat sesuai tentang sistem politik dunia dan tata cara bagaimana dunia diuruskan oleh golongan-golongan kapitalis dan sebagainya. Jadi pastikan temu janji setiap Khamis jam 2 hingga 3 petang. Terima kasih kepada penerbit dan juga penulisnya Ubadah Zabidi. Salam hormat kepada semua pendengar My Suara FM.